Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu lagi dalam siri ulasan buku dan kali ini saya ingin mengulas sebuah buku yang baru saja saya habis baca, yang ini menepis tuduhan dusta terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhir-akhir ni kalau tengok buku-buku yang saya baca, banyak yang berkenaan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Banyak yang ditulis sendiri oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa cerita ni? Tuan-tuan dan puan, betul. Akhir-akhir ni memang saya memberi fokus kepada membaca buku-buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau seseorang lain yang menulis tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa cerita ni? Ada dua sebab ya. Pertama sekali, tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah sesuatu yang happening, sesuatu yang tersebar luas sekarang ini. Jadi saya ingin membaca, saya ingin mengetahui dakwah beliau yang sebenar. Sebab tidak dapat dinafikan lagi bahawa dakwah beliau bukan saja tersebar di Malaysia, bukan saja tersebar di Nusantara, tetapi di seluruh dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak asing juga bahawa ada banyak tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah yang dilontarkan ke atas beliau ataupun ke atas dakwah beliau. Cuma perasan tak? Kalau kita semak tuduhan-tuduhan tersebut, ada tak mana-mana ustaz yang membuat tuduhan-tuduhan itu, dia menukil perkara itu yang dia nak tuduh itu daripada tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Kan kita biasa dengar kan, Wahabi itulah, Wahabi larang ziarah kubur lah, Wahabi larang berpegang kepada mazhab lah, Wahabi itu, Wahabi ini. Jika yang dimasukkan dengan Wahabi itu ialah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pernah tak jumpa mana-mana ustaz yang membuat tuduhan-tuduhan tu, dia sebenarnya mengemukakan rujukan daripada tulisan tangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada menulis. Ini salah satu tulisannya. Ada tulisannya Kitabut Tauhid, ada tulisannya yang lain-lain, ada yang ringkas, ada yang lebih tebal seperti Kasyfus Syubhat dan lain-lain. Kenapa ya? Sebab sejauh kajian saya, sejauh yang saya duk mengkaji, banyak tuduhan-tuduhan yang dilontarkan ke atas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi saya tak jumpa lagi ustaz yang membuat tuduhan sambil tu dia memberi rujukan daripada tulisan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Dalam Kitabut Tauhid, dalam bab sekian-sekian, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata sekian-sekian. Dan ini jelas menyalahi Al-Quran. Ini jelas menyalahi As-Sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan ada jumpa tak? Biasa kita dengar je orang tuduh Wahabi tu, tuduh Wahabi ni kan. Padahal rujukannya pun tak ada. Wahabi mana agaknya yang dia masukkan? Jadi antara sebab saya banyak membaca tulisan-tulisan beliau ialah untuk mengenali dakwah beliau dan kemudian juga untuk menyemak betul ketuduhan-tuduhan tersebut. Okey? Setakat ni tak jumpa lagi. Betul. Okey? Jadi kita pun tak tahulah mereka yang membuat tuduhan tu mengambil rujukan daripada mana ya. Baik, kembali kepada buku ini. Tajuk dia sebenarnya lari sikit daripada tajuk asal dalam bahasa Arab. Okey, tajuk asal dalam bahasa Arab ialah sekejap ya. Okey, Risalah ila Ahli Qasim. Okey, maksud risalah yang beliau tulis untuk penduduk Qasim, satu daerah di yang ini sebelum negara Saudi ditubuhkan lagi ya. Apa yang berlaku ialah penduduk di daerah Qasim ini, mereka telah menerima pelbagai berita yang tidak baik ataupun yang memuskilkan tentang akidah Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu mereka menulis surat kepada dia, minta dia menjelaskan apakah akidah dia. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun membalas surat tersebut dengan menyenaraikan poin-poin apakah akidah beliau, dan suratnya itu diberi judul Risalah ila Ahli Qasim, ataupun satu lagi judul lain yang lebih masyhur ialah Akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebab
Kenapa diberi tajuk itu? Kerana dalam surat itulah beliau menulis tentang akidah yang beliau pegang. Okey. Kemudiannya buku ini seterusnya disyarahkan. Maknanya dalam surat yang asal tu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dia menulis dalam bentuk poin-poin. Okey, poin. Lalu kemudian ia disyarah pula oleh seorang syekh yang besar di Saudi sekarang ini, yakni Syekh Saleh Al-Fauzan. Okey, Syekh Saleh Al-Fauzan. Jadi buku ini hardcover. Saya beli dari Shopee. Nanti saya cari balik link. Kalau ada saya bagi di bahagian description kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat. Hardcover tidak tebal sangat. Ketebalannya ialah 232 muka surat. Jadi saya membaca buku ni dan alhamdulillah saya mendapati ia menarik. Yang pentingnya akidah ataupun poin-poin akidah yang ditulis, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak ada apa-apa yang beza, apa-apa yang ganjil, apa-apa yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, mahupun dengan apa yang kita sedia tahu. Kita di Malaysia ni yang sedia tahu ya. Cuma yang bezanya satu saja. Okey, tentang sifat-sifat Allah. Dan ini kita sedia maklum bahawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam hal itu, dalam subjek sifat-sifat Allah, beliau berpegang kepada manhaj salafus soleh, iaitu beriman kepada sifat-sifat tersebut, menetapkannya dan menyerahkan kaifiatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil mensucikan Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluk-makhluknya. Adapun selain itu saya baca tak ada beza pun. Beliau menjelaskan mulakan dengan rukun iman, kemudian secara lebih detail, kemudiannya tentang hari akhirat, syurga neraka, padang mahsyar, titian sirat, tentang qadar, tentang qada dan qadar dan sebagainya ya. Jadi bila baca ni pun kemudian disyarah pula oleh Syekh Saleh Al-Fauzan dan ianya sebenarnya menjadi satu ulang kaji juga kepada saya. Sambil-sambil itu beliau juga ada menerangkan perbezaan ya akidah tu dengan apabila dibandingkan dengan Murji'ah, dengan Mu'tazilah, dengan Khawarij dan juga sebagainya ya. Okey, sebagai contoh saya nak bawa salah satu yang beliau tulis tentang karamah. Okay. Baru-baru ni ada juga sentuh tentang karamah kan. Kononnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini menolak karamah. Kononnya Wahabi ini menolak karamah. Juga kononnya Wahabi ini menolak kasyaf. Kasyaf ini ialah apabila Allah SWT menyingkap sesuatu rahsia kepada mana-mana hamba pilihannya. Ia termasuk dalam perkara karamah jugalah. Okey, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, ni di muka surat 159, saya mengakui karamah-karamah para wali Allah dan mukasyafat yang mereka miliki. Mukasyafat ni yang kasyaf tadi itulah. Jadi, tidaklah benar tuduhan yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ataupun Wahabi menolak karamah. Sebenarnya, diterima juga karamah itu, cuma dengan perinciannya. Apakah perincian itu? Baik. Seterusnya, itu kata-kata yang mula-mula tadi itu kata-kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Seterusnya dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan bahawa adanya mukjizat. Yang ini perkara-perkara yang mencari adat kebiasaan, perkara-perkara yang di luar adat kebiasaan. Mukjizat ini perkara di luar adat kebiasaan yang Allah kurniakan kepada para nabi dan rasulnya. Adapun kepada hamba-hamba Allah yang bukan nabi, bukan rasul, tetapi orang-orang yang soleh, apa yang Allah kurniakan, keistimewaan yang Allah kurniakan disebut sebagai karamah. Okey. Baik. Dan tentang karamah ini dijelaskan bahawa umat Islam ini ada dua ekstrim. Ekstrim pertama ialah daripada kalangan Mu'tazilah yang mengingkari karamah para wali. Okey. Jadi bila disebut mengingkari, bukannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengingkari, tapi sedang dijelaskan bahawa ada satu ekstrim, iaitu golongan Mu'tazilah yang mengingkari karamah para wali. Okey. Kemudiannya ada pula ekstrim kedua, iaitu mereka yang melampaui batas dalam menetapkan karamah sampai-sampai mereka menganggap hal-hal luar biasa yang terjadi pada tukang sihir, dukun dan para sufi sebagai karamah. Padahal itu adalah perbuatan syaitan dan bukannya karamah. Maknanya mereka ni over
mendakwa adanya karamah itu, adanya karamah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut para sufi ni, jangan terus kata anti-sufi pula, bukan. Kita kata kebanyakan tokoh-tokoh sufi, imam-imam dalam bidang tasawuf ni, mereka orang-orang yang soleh, mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengikuti syariat Islam seperti biasa. Yang salah tu anak murid dia. Anak murid dia yang over nak upkan tok gurunya tu, dan mereka menyandarkan pelbagai-bagai karomah kepada tok gurunya tu. Kena pula sufi ni pula ada tarikat itu, tarikat ini. Jadi di kalangan anak murid ada competition untuk mengatakan tok guru siapa yang lagi hebat. Tok guru aku boleh terbang sampai atas pokok. Oh, dia ni pula lawan balik. Tok guru aku boleh terbang sampai atas bukit. Dia ni lawan balik. Tok guru aku boleh terbang sampai ke atas gunung. Padahal tok guru dia tak ada apa, duduk-duduk biasa je. Okay? Jadi yang disalahnya tu bukannya tok gurunya tu, bukannya tokoh-tokoh sufinya tu, bukannya tokoh-tokoh tasawuf, tetapi anak-anak murid yang terlebih, yang over dalam menetapkan karamah. Okey, jadi jangan salah faham. Sebab kadang-kadang bila dibincang bab ni, tengok tu Wahabi ni menolak tasawuf. Tengok Wahabi ni mengkritik, mencela Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mengkritik Al-Junaid, mengkritik Imam Al-Ghazali, apa semua tu. Bukan. Mereka tu, macam saya kata, orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu, mereka mengikut syariat Islam. Yang over macam di sini ni, yang menetapkan karamah, ialah anak-anak muridnya yang over untuk nak upkan tok gurunya itu. Jadi ada dua ekstrim. Satu ekstrim ialah golongan Mu'tazilah yang menolak, yang mengingkari karamah. Ekstrim lain adalah sebahagian yang over dalam menetapkan karamah, padahal bukan karamah pun, ya. Lalu yang di pertengahan ialah ahli sunnah wal jamaah. Mereka berada di pertengahan dengan menetapkan karamah yang benar. Adapun kejadian luar biasa kerana syaitan, itu bukanlah karamah, melainkan perbuatan syaitan, ujian dan cubaan yang juga disebut sebagai istidraj. Okey. Dan poin yang penting, poin penting seterusnya, hanya saja, ini kata-kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita kena bezakan tau bila baca buku ni. Yang dalam, dan yang dalam ni kata-kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang selebihnya tu ialah syarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Yang highlight ni saya bacalah, saya highlight. Okey, alright. Jadi berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hanya saja para wali Allah itu yang ada karamah apa semua tu tidak berhak mendapat hak Allah sedikit pun. Mereka tidak boleh dimintai sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Okay. Jadi apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab ini ialah para wali Allah ni, orang-orang soleh ni, Allah kurniakan kepada mereka karamah. Tetapi itu tidaklah bererti bahawa mereka itu mendapat hak Allah walau sedikit jua. Apa maksud hak Allah? Okey, sebagai contoh, hak Allah ialah untuk mengampunkan. Jadi bila seorang wali itu ada karamah, bukanlah bererti seseorang itu boleh pula berdoa kepada wali itu untuk meminta keampunan. Hak Allah ialah memberi rezeki, Allah ialah Ar-Razzaq. Okey, apabila seseorang itu melihat para wali itu ada karamah, itu bukanlah bererti para wali itu memiliki sebahagian daripada hak Allah, dalam kes ini Ar-Razzaq, sehingga boleh dipohon rezeki daripada wali tersebut. Jadi ini yang pentingnya tu. Okey, mereka tidak boleh dimintai sesuatu yang hanya boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekemudiannya disyarah oleh Syekh Saleh Fauzan, kita mencintai orang-orang soleh dan para pemilik karamah. Kita mencintai, menghormati dan meneladani mereka. Namun, kita tidak mempersembahkan ibadah kepada mereka seperti yang dilakukan oleh para penyuka khurafat. Okey, jadi ringkasnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ataupun mereka yang dituduh sebagai Wahabi memang menerima adanya karamah yang Allah Subhanahu Taala kurniakan kepada hamba-hambanya. Cuma apa yang mereka katakan ialah jangan over dalam menetapkan karamah. Okey, padahal tidak ada buktinya pun. Okey, kalau kita ingat
dialog ilmiah ya antara Ustaz Salman dan juga ARG yang diwakili oleh Ustaz Engku Ahmad Fazil. Ustaz Salman ada sebut bahawa karamah ni tak boleh kita percaya melainkan ada dalil. Okey, bagi saya itu tersalah sebut. Yang benar ialah tak boleh percaya melainkan ada buktinya. Apa bukti kamu berkata Syekh kamu boleh lakukan sedemikian-sedemikian? Apa bukti Syekh kamu boleh lakukan sedemikian-sedemikian? Okey, katakanlah ada bukti. Okey, itu ialah keistimewaan yang Allah kurniakan kepada hamba soleh itu, kepada orang soleh itu, kepada wali itu. Akan tetapi ia bukanlah menjadi hujah bagi kita untuk istighasah, untuk berdoa kepada orang tersebut, untuk meminta apa yang merupakan hak Allah, kita meminta pula daripada orang itu. Jadi ini bezanya. Setengah orang tak faham atau buat-buat tak faham, dia terus buat kesimpulan, tengok Wahabi dia mengingkari karamah. Tengok Wahabi dia menolak karamah. Padahal ada perinciannya tu. Okey, jadi ini secara ringkas tentang karamah ni saja ya. 159. 6 muka surat cerita karamah. Setengah orang tak faham atau buat-buat tak faham, terus menjadi kesimpulan Muhammad bin Abdul Wahab menolak karamah. Padahal diperincikan, kemudian disyarah pula lebih lanjut oleh Syekh Saleh Fauzan. Jadi bila kita baca ni, kita faham sebenarnya apa cerita. Dan kita faham bahawa orang yang membuat tuduhan sebenarnya tak faham pun, sama ada dia tak baca atau sengaja dia nak buat fitnah ke apa ke tak tahu. Okey. Jadi ini satu contoh perbincangan daripada buku ini, satu contoh daripada akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang karamah. Okey. Poin lain yang menarik tentang buku ini ialah setelah menerangkan akidahnya, poin-poin itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudiannya menerangkan, menulis dalam suratnya itu bahawa dia mengetahui ada seseorang yang bernama Sulaiman bin Suhaim. Okey, pada zaman dia, tapi di daerah yang lain yang telah menulis sekian-sekian fitnah terhadap dirinya. Dia tahu. Okey, apakah fitnah-fitnah tersebut? Okey, jangan terkejut. Ya, apa yang kita biasa dengar sampailah sekarang. Antaranya ialah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membatalkan kitab-kitab 4 mazhab. Maknanya reject kitab-kitab fiqh daripada semua 4 mazhab tersebut. Alright? Biasa dengar tak? Wahabi ni dia tak pakai semua 4 mazhab. Biasa dengar tak? Zaman tu dulu, zaman dia lagi, orang dah membuat tuduhan tersebut. Lalu dia pun menulis, dia tahu ada orang buat tuduhan seperti itu. Cuma dalam buku ni, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia kata dia tahu tuduhan itu, tetapi dia tidak menjelaskannya. Syekh Saleh Al-Fauzan yang kemudian menjelaskannya. Okey? Jadi itulah bagi saya sesuatu yang menarik. Pada zaman dia lagi, dia dah tahu dah tuduhan itu ada. Alright? Dan telah pun dijelaskan tentang betapa salahnya tuduhan itu. Tetapi tuduhan itu sampai sekarang kita masih lagi kedengaran. Alright, apa lagi tuduhannya? Yang dia sendiri tahu, yang dia sendiri dengar pada zaman dia. Okey? Bahawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan seluruh manusia sejak 600 tahun yang lalu. Okey, ataupun sejak 600 tahun yang lalu manusia tidak berada di atas kebenaran. Kalau kita dengar ya, antara fitnah yang dilontarkan kata Muhammad bin Abdul Wahab ialah kononnya dia mengkafirkan umat Islam bukan sekadar di tempat dia, tapi yang 600 tahun yang lalu. Alright? Apa lagi? Bahawa dia mengaku sebagai seorang mujtahid mutlak. Okay? Padahal macam saya pun sendiri telah jelaskan, Syekh Fauzan pun telah menjelaskan bahawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengikuti mazhab Hambali. Cuma dalam mana-mana isu lain, apabila pandangan mazhab itu lebih kuat, pandangan mazhab yang lain itu adalah lebih kuat berdasarkan dalil dan hujah, itulah yang menjadi ikutannya. Samalah juga dengan kita di Malaysia. Kita secara umumnya mengikuti mazhab Asy-Syafi'i. Cuma dalam mana-mana isu lain, apabila pandangan dalam mazhab lain adalah lebih kuat ataupun lebih sesuai dengan waqi', dengan suasana masa sekarang, kita pun tukar kan. Jadi duk tuduh Muhammad bin Abdul Wahab padahal kita pun sama juga di Malaysia ini. Kan? Alright, itu antara tuduhan. Apa lagi tuduhan? Okey, saya lompat-lompat sajalah ya. Okey. Okey, yang ini famous.
bahawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang yang bertawasul secara mutlak. Yang ni kita biasa dengar kan, bahawa dia mengkafirkan, mensyirikkan orang-orang yang bertawasul. Padahal ada perinciannya. Saya sendiri telah menjelaskan dalam video yang lain. Sebenarnya yang dikafirkan ialah orang yang secara sedar melakukan istighasah, yang ini meminta kepada sesama makhluk apa yang merupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta pada sesama makhluk, baik yang hidup maupun yang mati, untuk dilapangkan rezekinya. Salah tu. Nak pinjam RM10 boleh? Bro, pinjam RM10 boleh tak? Okey. Bro, tolong lapangkan rezeki aku boleh tak? Yang tu dah salah, sebab itu merupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tawasul ni ada jenis-jenisnya. Tawasul dengan nama-nama Allah, tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan meminta orang soleh mendoakan, dan ini orang soleh yang masih hidup. Adapun tawasul yang salah, yang dikritik, yang dikafirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ialah tawasul yang disebut sebagai istighasah, di mana seseorang itu meminta kepada sesama makhluk, baik yang hidup ataupun sudah meninggal dunia, apa yang merupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai fulan, wahai wali, wahai tok guru, tolonglah sembuhkan penyakit saya ini. Bila kita jumpa doktor, jangan sebut sembuh. Doktor, tolong rawat saya. Okey. Sembuh itu ialah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perinciannya. Tetapi mereka yang tak faham atau buat-buat tak faham, berkata Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan ataupun mensyirikkan tawasul secara total. Dan tuduhan ini bukanlah masa sekarang saja. Pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri pun ada, ya, sebagaimana yang beliau sendiri tulis. Dia tahu orang tuduh dia pada zaman itu seperti itu. Okey, tuduhan mengkafirkan. Apa lagi? Bahawa Syekh mengharamkan ziarah ke kubur Nabi. Biasa dengar tak? Okay, dia juga menuduh saya mengharamkan ziarah ke kubur Nabi, mengingkari ziarah ke kubur orang-orang tua, kedua orang tua, dan kubur yang lain. Kita biasa dengar tak? Wahabi ni dia melarang orang ziarah kubur. Wahabi ni larang ziarah kubur Nabi. Biasa dengar tak? Pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri sudah ada tuduhan tersebut. Padahal apa? Saya ada jelaskan dalam video yang lain. Yang dilarang ialah menjadikan kubur sebagai pusat ibadah. Yang dilarang ialah melakukan perbuatan-perbuatan syirik dan bid'ah di kubur. Jika ziarah yang sunnah, ziarah dengan tujuan untuk mengambil iktibar tentang kematian, kita sendiri ingat kematian, kita sendiri ingat hari akhirat, kita mengucapkan salam kepada semua ahli kubur di kawasan perkuburan tersebut. Yang itu tu dianjurkan oleh Rasulullah, dan ia juga dipegang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia bukan mengingkari ziarah kubur secara total. Okey, jadi sekali lagi, pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri sudah ada tuduhan tersebut, dan ia berlanjutan sampai sekarang. Itu yang saya tengok menarik ni. Okey, daripada zaman beliau lagi sudah ada tuduhan itu. Okey. Tapi ada tuduhan yang dia kata betul sebab ia selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, sebagai contoh, saya bacakan dekat belakang sikit. Ini banyak saya tengah skip ni, ya. Okey, bahawa Syekh berkata tidak sempurna keislaman seseorang sehingga dia mengetahui makna sebenar la ilaha illallah. Ini adalah benar. Syekh kata ini adalah tuduhan yang benar. Ataupun tuduhan yang mengatakan bahawa saya mengkafirkan orang yang bernazar untuk selain Allah. Yang itu betul. Okey. Dan juga tuduhan bahawa mengkafirkan penyembelihan untuk selain Allah, sembelih haiwan untuk selain Allah, kafir. Dia kata itu betul, sebab perkara-perkara itu bila dikafirkan ia adalah selari, ia memiliki dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Cuma sekali lagi bezakan, perbuatan itu perbuatan yang kafir ataupun syirik.
Orangnya tak semestinya kafir kerana mungkin dia tidak tahu, mungkin dia keliru, mungkin dia terpaksa. Ini satu lagi yang saya pun dah jelaskan banyak kali, tapi entah kenapa ustaz-ustaz yang suka membuat tuduhan terhadap Wahabi, terhadap Muhammad bin Abdul Wahab, tak faham-faham benda ni. Okey? Jadi masalah-masalah ini tentang bernazar, sembelihan, semua itu benar dan saya memang mengatakannya sebab semuanya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey? Jadi inilah sedikit ulasan saya tentang buku ini. Satu buku yang menarik. Dia boleh katakan terbahagi pada dua bahagian. Pertama tentang akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang bila kita baca kita akan dapati ia sama dengan apa yang kita pegang. Cuma bezanya mungkin apabila menyentuh tentang sifat-sifat Allah. Alright? Dan sifat-sifat Allah itu apa yang dipegang oleh beliau ialah apa yang dipegang oleh generasi salafus soleh. Yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga dalam surat itu dia kata, ya saya tahu ada si Ibnu Suhaim ni yang menuduh saya dengan sekian-sekian tuduhan. Lalu dia senaraikan tuduhan-tuduhan tu. Dia kata semua ni tak betul lah. Dia taklah rad ataupun bantah secara panjang lebar. Dia kata saya tahu tuduhan-tuduhan ni semua ni tak benar kecuali beberapa yang akhir itu kan. Jadi yang menarik bagi saya, tuduhan-tuduhan tu sejak zaman dia lagi. Sebab sejak zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masih hidup lagi, sudah pun ada. Okey, dan ia berlanjutan sehingga sekarang. Padahal orang yang menuduh itu, jika dia mengkaji tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia akan mengetahui bahawa itu adalah tidak benar dan ia adalah semata-mata fitnah yang dilontarkan ke atas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi demikian sedikit ulasan saya terhadap buku ini. Nanti saya cari balik link kalau ada lagi di Shopee dan saya bagi di bahagian description bagi sesiapa yang berminat untuk membacanya ya. Baik, demikianlah ulasan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ISBN. Deng deng deng.